Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran, di mana saya ingin menerangkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah nombor metrik 2766568 Muhammad Ridwan bin Taharudin. Yang kedua 2767713 Sharifah Zainab Al-Muhar bin Syed Muhammad. Yang ketiga 2767773 Muhammad Hafiz bin Muhammad. Yang keempat 276567 Muhammad Ridwan bin Muhammad Hamdan. Yang kelima 276777 Nuriyati binti Saufi. Dan terakhir saya lah 276544 Muhammad Amirul Azli bin Razali. So kita memilih berkenaan dengan tajuk lompat parti. So secara umumnya beberapa istilah sering digunakan di luar negara berkaitan lompat parti. Antaranya seperti parti switching, difference party jumping. So yang mana boleh diterjemahkan sebagai bertukar parti. Pembelotan parti dan bertukar kesetiaan kepada parti. So merujuk kepada arena politik di Malaysia. So tindakan melompat parti seperti tafsiran tersebut bukanlah satu yang luar biasa. Malahan ianya telah menimbulkan banyak perdebatan dan polemik dalam kalangan masyarakat umumnya. So dalam hal ini banyak parti politik menghadapi masalah selepas pilihan raya dan sentiasa bimbang dengan ahli-ahli yang mula mewakili parti mereka akan melompat ke parti saingan. Sebagai contoh, Parti Bersatu Sabah PBS pernah meninggalkan Barisan Nasional beberapa hari selepas pilihan raya umum PRU pada 1990. So di Perak, tindakan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN melompat parti juga telah menumbangkan Kerajaan Pakatan Rakyat pada tahun 2009. Yang terbaru membabitkan langkah Sheraton pada Februari 2020 menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Seterusnya akan disambung oleh ahli-ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Contoh, salah satu kes lompat parti yang paling terkenal adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 2020 apabila bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berjaya menarik sokongan daripada beberapa ahli politik daripada parti lain untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Tindakan ini menyebabkan krisis politik yang berlarutan dan ketidakstabilan yang ketara di dalam sistem pemerintahan Malaysia. Fahmi 2021 dalam kes ini, tindakan lompat parti bukan sahaja menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat tetapi juga memperlihatkan betapa mudahnya pengkhianatan kepada mandat yang diberikan oleh pengundi. Assalamualaikum, saya Sharifah Zainab Al-Muhar, nombor metrik 276713. Implikasi tindakan lompat parti. Umumnya, tindakan ahli parlimen yang lompat parti menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap ahli parlimen yang dipilih melalui pilihan raya. Tidak dinafikan pelbagai alasan untuk seorang ahli parlimen bertindak lompat parti, misalnya pengaruh wang, kuasa dan dijanjikan jawatan dalam parti. Sikap dan tindakan lompat parti oleh ahli parlimen secara langsung menggambarkan nilai kesetiaan terhadap parti yang diwakili. Keadaan ini secara langsung menggambarkan kepimpinan parti yang lemah dan memberi indikasi kepada rakyat mengenai ketidakstabilan politik dan kerajaan yang memerintah. Amalan demokrasi melalui proses pilihan raya juga tidak lagi bernilai kepada ahli parlimen yang lompat parti. Selain itu, tindakan ahli parlimen yang lompat parti secara tidak langsung mengakibatkan implikasi negatif kepada institusi diraja sekaligus hak rakyat memilih kerajaan yang memerintah. Implikasi kepada fenomena lompat parti oleh segelintir ahli parlimen ini adalah sangat besar kepada keamanan dari sudut sosial dan juga ekonomi. Berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga April 2021, sejumlah 17.56% ahli parlimen lompat parti daripada keseluruhan 222 ahli parlimen. Ketidaktentuan senario politik ini turut menjejaskan pentadbiran negeri-negeri di Malaysia.
Perkara ini dapat dilihat apabila tumbangnya kerajaan negeri melibatkan 4 negeri, iaitu di Johor, Melaka, Perak, Kedah, akibat daripada gerakan lompat parti dalam kalangan wakil rakyat tanpa sebarang justifikasi dan alasan yang munasabah. Assalamualaikum, saya Nurti Sofi, nombor metrik 276777. Dalam konteks undang-undang, Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan mengubah rang undang-undang anti lompat parti pada tahun 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk menghalang wakil rakyat daripada melompat parti selepas pilihan raya. Menurut undang-undang ini, mana-mana wakil rakyat yang melompat parti akan kehilangan kelayakan sebagai ahli dewan dan perlu mengosongkan kerusi mereka untuk pilihan raya semula. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan memastikan bahawa wakil rakyat bertanggungjawab kepada pengundi mereka. Walaupun pengubahan undang-undang ini merupakan langkah positif, masih terdapat cabaran dalam pelaksanaannya. Sebahagian ahli politik mungkin akan mencari jalan untuk mengelak daripada mematuhi undang-undang tersebut. Oleh itu, penguasaan yang ketat dan pengawasan yang berterusan adalah penting untuk memastikan keberkesanan undang-undang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Taharudin, nombor metrik 276568. Okey, secara kesimpulan yang boleh saya nyatakan berkaitan isu ahli politik lompat parti ini, sebenarnya isu ahli politik lompat parti ini adalah satu isu yang sangat serius, yang mana selain daripada menjejaskan atau menyebabkan ketidakstabilan politik itu sendiri, sebenarnya ia boleh menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap ahli politik itu ataupun sistem demokrasi itu sendiri. Rakyat mula tidak mempercayai kepada sistem demokrasi itu kerana calon yang dipilih mereka mengkhianati amanah dan pemilihan mereka berdasarkan pada parti yang diwakili, dan di mana calon yang menang itu akan melompat parti yang bertentangan daripada parti yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ini menyebabkan rakyat secara automatik merasakan amat kecewa. Jadi isu ini sangat-sangat menyebabkan kurang kepercayaan rakyat, dan rakyat mula merasa fed up ataupun merasa sangat kecewa dengan situasi ini. Jadi dengan terbubarnya undang-undang Akta Lompat Parti ini, kita mengharapkan dapat memberi sedikit pemulihan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi itu sendiri. Dan kita mengharapkan dengan adanya undang-undang ini, calon yang dipilih itu tidak lagi mengkhianati amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Namun begitu, tanggungjawab ini sebenarnya bukan semata-mata terletak pada akta itu. Sebenarnya perlukan kerjasama daripada semua ahli politik, pengundi ataupun rakyat itu sendiri, dengan tidak mengundi lagi pada individu-individu yang tidak amanah ini, dan juga dengan penguatkuasaan yang tegas terhadap akta ini sendiri sangat-sangat diperlukan bagi menstabilkan dan juga memberi kepercayaan sistem demokrasi ini dipercayai seperti sebelum-sebelum ini. Rakyat akan mula balik kepada sistem dan mempercayai sistem demokrasi yang selama ini kita jalankan. Itu saja bagi saya dan kesimpulan yang saya boleh buat. Sekian, terima kasih.